Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua pelajar? Cikgu harap semua dalam keadaan sihat sejahtera. Baik, hari ini kita akan pergi sambung ke topik kita iaitu bab 2.3 iaitu reka bentuk elektrik. Okey. Pelajar boleh rujuk buku teks lah, muka surat 61 tentang reka bentuk elektrik. Dan insyaAllah buku teks ni cikgu akan letakkan dalam Google Drive, ya, so pelajar boleh tengok dan menjadi sumber rujukan lah pada pelajar untuk topik kita. Ialah dalam tempoh kita berada dalam PKPP ni, ya, kelas online direct pun kita boleh nak jalankan. Jadi cikgu kita buat video macam ni supaya mudah untuk pelajar tengok dan ingat balik, okey, tentang pelajaran kita yang dah lama tertinggal. Dan cikgu harap ia bolehlah dijadikan sebagai rujukan kepada pelajar di kemudian hari, dan semoga pelajar boleh menjawab exam lah dengan baik. Okey, so kita pergi pada topik kita iaitu reka bentuk elektrik. Okey, baik. So sebelum cikgu pergi kepada isi kandungan dia, ya, kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan elektrik. Ya, elektrik ni ialah sumber tenaga yang digerakkan oleh jana kuasa lah, ya, dan membolehkan peralatan elektrik ni beroperasi. Macam dekat rumah kita ada lampu, ada kipas, kemudian ada peti ais, dan semua peralatan elektrik lah berfungsi. Dan kebanyakannya peralatan-peralatan elektrik ni semua menggunakan tenaga elektrik. Okey. Cuma sekarang ni kita dah perbarui tenaga elektrik ni, kita ada macam-macam jenis tenaga, ya, sumber tenaga kita ada tenaga solar, ya, untuk menjimatkan tenaga elektrik kita, ya. Jadi kalau tak ada elektrik ni payah jugalah, kita dah jadi macam zaman dulu kala lah, bermalam kena pakai pelita, ya, kena pakai obor untuk terangkan pada waktu malam. Tapi orang zaman dulu boleh je hidup kan. Ya. Alright. So elektrik ni, ya, dari segi sejarah dia, elektrik ni ada dua orang yang menjumpai elektrik ni. Yang pertama, nama dia Thomas Alva Edison, ya, orang yang mencipta lampu tu, nama dia Thomas Alva Edison. Dia yang menjumpai elektrik arus ulang alik. Manakala seorang lagi nama dia ialah Tesla. Ya, boleh tengok internet, Tesla dan juga Thomas Alva Edison. Ya, Tesla ni dia menjumpai tenaga ataupun elektrik menggunakan arus terus. Ya, so dua orang ni lah, ya, dua orang ni yang menjumpai tenaga elektrik ni. Kalau kita tengok sejarah dia, dan sekarang dah ada movie dah, ya, boleh tengok movie pasal dia orang dua ni. Dia orang dua ni memang tak ngam, suka bergaduh. Ya, bergaduh tentang invention yang dia orang ataupun inovasi yang dia orang dah ciptakan, mana satu yang lebih baik, mana satu yang lebih bagus. Ya. Okey, itu cerita sejarah tentang elektrik ni lah. Okey. So, mula kita nak pergi kepada definisi elektrik. Apa itu definisi elektrik? Okey, definisi elektrik ialah tenaga iaitu pergerakan cas elektron antara dua titik. Okey. Tenaga, okey, iaitu pergerakan, ya, cas elektron antara dua titik. Itu dia, ya, yang dimaksudkan dengan elektrik, ya, cas elektron antara dua titik, titik A ke titik B, ya, cas, ya, bis. Okey, right. So elektrik ni, ya, terhasil dengan menggunakan beberapa sistem elemen elektrik, ya, antaranya, okey, sistem elemen elektrik, okey, antaranya seperti sumber. Okey, sumber elektrik ada banyak sumber elektrik. Yang pertama daripada jana kuasa. Jana kuasa ni ada banyak lah, daripada air ada, ya, jana kuasa, bateri dan solar. Okey, so tiga benda ni ialah sumber elektrik.
Okey, sumber ni pula ya, dia boleh diperbarui dan tidak boleh diperbarui. Okey. Apakah sumber yang boleh diperbarui? Contohnya macam angin. Okey. Matahari, solar lah. Matahari, air dan ombak. Yang tak boleh diperbarui dan habis macam tu saja ialah petroleum, habis macam tu, arang batu, okey, gas dan tenaga nuklear. Ya. So dekat Malaysia biasanya kita gunakan matahari, air dan juga arang batu. Ni kat Malaysia lah. Juga di Malaysia juga gunakan, ada sekarang ni kita ada petroleum. Ya, ni dekat Malaysia. Kita tengok hidroelektrik. Hidro tu air lah. Ya, sumber tenaga elektrik ni daripada hidroelektrik, empangan air. Okey, kemudian kita ada arang batu, gas petroleum yang dia jumpa dekat Melaka tu ya. Ya. So itu adalah sumber tenaga elektrik. Okey, yang kedua ialah medium pengantara. Okey, medium pengantara. Maksudnya medium pengantara ni, okey, kita gunakan berwayar. Okey, berwayar ataupun kabel. Yang kedua, kita gunakan Bluetooth. Okey, infrared dan frekuensi. Ya. So, medium pengantara ni daripada jana kuasa ke rumah-rumah digunakan wire. Contohnya kalau kita tengok kat luar tu ada tiang elektrik kan. Itu wire-wire elektrik lah. Ya, ini bukan dalam peralatan elektronik ya, ini di luar rumah tu. Bagaimana daripada jana kuasa dihantar ke rumah. So, gunakan wire ataupun kabel. Okey, kemudian kawalan pula yang keempat. Sistem elemen dia yang keempat ialah kawalan. Okey, kawalan. Maksud kawalan ni ialah memutus atau menyambung elektrik. Memutus atau menyambung elektrik. So main dia main dia. Okey, kawalan ada dua. Yang pertama, kawalan automatik. Ya, seperti Swiss. Yang kedua ialah kawalan automatik macam penderia. Okey, yang kedua kawalan manual seperti Swiss. Ya. So automatik ni tiba-tiba dia boleh padam sendiri, ya. Contoh macam lampu jalan. Bila malam dia on sendiri. Ya, bila siang dia padam. So itu kawalan automatik. Kalau Swiss pula, kalau kat rumah tu kalau kita nak buka lampu, kita tekan je Swiss kita, lampu pun terbuka. Okey, dan yang terakhir sekali yang kelima ialah beban. Okey, beban ni maksudnya sebarang peralatan elektrik ataupun penggunaan peralatan elektrik. Ya. So beban ni akan menghasilkan kesan seperti haba, bunyi, cahaya, ya, dan juga pergerakan. Okey. So ada 5 sistem elemen dalam elektrik. Yang pertama sumber, medium pengantara, kawalan, okey, beban. Dan juga beban ya. 1 2 3 4. So ada 4, sorry. Ada 4 sistem elemen elektrik, sumber, medium pengantara, kawalan dan juga beban. Okey. Alright. So untuk
sumber ni kita tahu ya, kita ada penjana kuasa ya, proses penjanaan kuasa tu daripada empangan, contohnya daripada angin, daripada kincir angin, daripada solar system ya. Kemudian media pengantar ini gunakan wire, okey. Beban ni pula apa yang diterima oleh peralatan elektrik ya. Apa yang diterima oleh peralatan elektrik. Biasanya beban yang digunakan menghasilkan kesan putaran daripada motor elektrik, daripada pengadun makanan tu. Contohnya kita buat mixer makanan kan. Bila kita on mixer tu, dia punya motor tu berputar. Ya, so berputar tu ialah kawalan ni beban dia. Okey, kawalan pula kita mengawal suhu ya, macam iron ya, ataupun kita kawal suhu untuk water heater dan sebagainya. Okey, ada dua jenis elektrik. Dekat dunia ni ada dua je jenis elektrik. Okey. Jenis elektrik. Okey, yang pertama ialah arus ulang alik. Ya, arus ulang alik ataupun alternating AU ya, arus ulang alik ataupun alternating current AC. Ini orang putih lah. Okey, arus ulang alik ni biasanya dijumpai, yang ikut sejarah dia, yang menjumpai arus ulang alik ni ialah Thomas Alva Edison. Ya, Thomas Alva Edison. Okey, arus ulang alik ni ada kekutuban. Ciri-ciri dia ada kekutuban. Kekutuban ni maksudnya dia ada positif dan negatif. Okey, kemudian No, tak ada. Sorry, dia tak ada kekutuban. Maksudnya dia tak ada positif dan negatif, tak ada. Dia tak ada lah. Okey. Kemudian dia dialirkan daripada penjana kuasa dan dihantar ke perumahan. Dialirkan dari jana kuasa ke kawasan perumahan ataupun industri. Okey, kemudian biasanya dia menghasilkan voltan yang tinggi. Okey. Baik, yang kedua, okey, yang dalam dunia ni ada jenis-jenis elektrik ialah arus terus. Okey, ataupun AT. Ya, arus terus ataupun AT. Dalam bahasa orang putih dia, kita panggil dia DC, direct current. Ya, direct current ni antaranya macam bateri, ya. Tu direct current lah. So punca dia daripada bateri biasanya lah, arus terus. Okey, apakah ciri-ciri arus terus ni? Dia ada kekutuban. Okey, maksudnya dia ada positif dan negatif. Okey, kemudian mengalir sehala. Okey, aliran dia sehala. Okey, dan voltan dia rendah. Alright. Kemudian dia ada pada sel kering ataupun bateri. Ya. Tapi sekarang ni, okey, arus terus ni digunakan untuk yang menggunakan bateri, macam torchlight, kereta remote control. Ni menggunakan arus terus. Tapi sekarang ni ada peralatan-peralatan yang dah advance, ya. Boleh gunakan arus terus, dalam pada masa sama kita boleh gunakan arus ulang alik. Okey, contohnya macam handphone, laptop, ya. So kalau kita nak gunakan arus terus, kita just plug in the plug, ya. Kita just buka plug dan kita boleh gunakan. Kita on laptop kita boleh gunakan arus terus, bateri yang support dalam tu. Ataupun kalau kita nak plug in, kita cocok aja plug, so dia dah jadi arus ulang alik, so dia dah bertukar. Ya. So itulah antara peralatan elektronik yang dah advance sekarang lah. Okey, so itu antara jenis-jenis arus elektrik, iaitu arus ulang alik dan juga arus terus. Okey, belajar-belajar. So kita pergi kepada sambungan
Lita ataupun jenis-jenis lita, ya, sambungan lita ataupun jenis-jenis lita elektrik. Jenis-jenis lita elektrik. Okey, yang pertama ialah litar tertutup. Okey, litar tertutup, ya, fungsi dan menyala. Ini ambil poin ni penting. Okey, yang kedua litar terbuka. Okey. Tak fungsi, tak menyala. Nanti cikgu terangkan apa bendanya. Okey, yang ketiga litar pintas. Okey, tak melalui beban. Okey, dan mudah terbakar. Okey, keempat litar bocor. Ke bumi. Okey, yang kelima litar bypass. Okey, tidak melalui fuse. Okey, dan yang keenam litar salah kutub. Okey, yang ini untuk arus terus saja. Yang mana motor tidak, kalau motor DC tu tak berfungsi lah. Alright, kita pergi satu persatu, ya, iaitu litar tertutup. Okey, litar tertutup. Okey, litar tertutup. So kalau ikut gambar rajah dia, litar tertutup, kita ada bateri. Ni sel lah, kita ambil arus terus, Okey, kemudian disambung dengan switch. Okey, kemudian kita ada mentol dan patah balik. Baik, litar tertutup apabila switch disambungkan, lampu menyala. Itu dipanggil berfungsi dan menyala. Okey, ini litar tertutup. Ini kita onkan switch, dia tertutup. Okey. Yang kedua, litar buka. Okey, litar buka. Kalau ikut gambar rajah dia, ni bateri, ni switch, mentol. Okey, litar terbuka apabila kita buka. Kalau kita daripada tutup, kita buka, lampu menyala, dan bila kita tutup, lampu terpadam. Itu maksudnya tak fungsi, tak menyala. Ya, itu litar buka. Okey. Baik, kemudian litar pintas. Okey, litar pintas. Okey, litar pintas. Biasanya litar pintas kita ada sini, contohnya sini ada bateri. Okey, kemudian dia pergi kepada switch. Okey, dan sini kita ada mentol. Okey, sambungan wire ke sini dan sambungan wire ke sini. Okey, dan sambungan satu wire ke sini menyentuh pula kat sini. Okey. Ini dipanggil sebagai litar pintas. Ya, litar pintas, dipintaskan mentol ni tadi. Alright. Baik, kemudian litar arus bocor. Okey, litar arus bocor. Okey, litar bocor ni kalau macam dalam cerik, ya, cerik elektrik.
Okey, yang ini dia punya pemanas dia. Okey, litar bocor ni biasa dekat permukaan ni. Ni litar bocor. Ya, bila kita pegang dia short. Tu litar bocor. Maksudnya arus ni terdedah dengan kawasan di sekitar cerik ni. Okey, so itu ialah litar bocor. Ya, so kena ingatlah. Ya, ini antara gambar rajah yang penting tentang jenis-jenis litar. Okey, so kita pergi kepada membuat kiraan dalam pengiraan hukum Ohm. Okey, so formula yang kena ingat. Ni formula kena ingatlah. Elektrik ada formula dia. So pelajar semua kena ingat formula dia. Buat segitiga macam ni. Sains fizik ada belajar kan. Okey, V I R. V untuk voltan, I untuk arus, dan R untuk rintangan. Ya. So kalau formula mencari V, cari voltan, I darab R. Okey. Kalau nak cari rintangan, tutup je R, V bahagi I. V over I. Kalau nak cari I, arus, tutup je I, V bahagi R. Okey, so unit yang kena ingat, voltan, V. Arus, A untuk ampere. Okey, dan rintangan ialah simbol ohm. Okey, dan satu lagi kena tahu formula ialah kuasa P sama dengan V over D darab I. Okey, so ini dalam unit watt. Ya, so ini formula yang kena ingat, ya, antara formula-formula yang kena ingat. Alright, ini kita kena tahu. Okey. Alright, so kita pergi kepada contoh pengiraan, ya. Contoh pengiraan mencari nilai voltan ataupun nilai arus ataupun nilai kuasa. Ya. Okey, diberi satu gambar rajah, ni latihan, ya. Ini contoh. Okey, di satu gambar rajah kita ada voltan kat sini. Kemudian kita ada mentol. Kita ada arus. Okey. Yang mana voltan ni tak tahu berapa, ya, kita cari voltan dia. Mentol ni 3 ohm atau rintangan 3 ohm. Mentol lah, rintangan lah, ya, dan arus dia ialah 0.5 ampere. Keluarkan dulu maklumat. Kita tahu A sama dengan 0.5 ampere. Kemudian R sama dengan 3 ohm. Okey. So nak cari V. Ya, kita nak cari V berapa. Ingat formula VIR. So nak cari VIR, nak cari V sama dengan I darab R. Okey. So V sama dengan I dia 0.5 ampere darab dengan 3 ohm untuk rintangan. So kita dapat nilai V sama dengan 1.5 volt. Okey, so ini jawapan dia. Mudah saja. Okey, kemudian kita nak cari kuasa, ya, P, power. So kuasa rumus dia P sama dengan V darab I. Okey, so V kita tahu 1.5 volt darab dengan I ialah 0.5 ampere. So ni I. 0.5 ampere. So, kita tahu dapat jawapan dia P sama dengan 0.75 watt. Okey, so itulah dia pengiraan untuk mencari voltan, arus dan kuasa. Alright. Okey, cikgu akan bagi contoh latihan. Bukan contoh latihan, cikgu bagi latihan pada awak. Sila cari nilai voltan untuk latihan yang cikgu berikan ini, ya. So yang pertama, okey.
V tak tahu berapa. I sama dengan 0.6 ampere. R sama dengan 9 ohm dan P kena cari. So kena cari V dengan P. Okey, kedua V sama dengan 3 volt. I sama dengan 0.2 ampere. R tak tahu. P tak tahu. Cuba cari. Okey, yang ketiga V sama dengan 9 volt. I tak tahu. Cari nilai I. R 0.8 ohm dan P 2 watt. Cari nilai I. Okey, yang ketiga, yang keempat. Okey, V tak tahu. Cari nilai V. I 0.8 ampere. R 7 ohm dan P kena cari. Okey. So nak tengok, sila tekan pause dan buat latihan ni. Ya, dah dapat jawapan, tandakan saja jawapan dulu dan simpan kertas latihan tersebut. Okey. Okey, sekarang ni cikgu nak bagi contoh pengiraan mencari nilai arus. Ya, contoh pengiraan mencari nilai arus. Okey, diberi contoh latihan. Okey, mencari nilai arusnya diberi 1 liter. Okey, kat sini kita tahu diberi 3 volt, voltan. Rintangan dia 5 ohm. Okey, dan I tak tahu. Jadi kita keluarkan voltan sama dengan 3 volt, rintangan dia 5 ohm. I tak tahu. Ya, so kena cari nilai I. Macam nak cari? Kita tahu V I R. So nak cari nilai I sama dengan V over R. Okey, so V 3 volt bahagi dengan R 5 ohm. So arus yang kita dapat ialah 0.6 ampere. Okey, itu nak cari nilai I. Okey, yang pertama. Yang kedua, mencari nilai rintangan. Okey, nak mencari nilai rintangan. Okey, nak cari nilai rintangan. Diberi volt, 3 volt. Okey, kemudian nilai rintangan mentol R sama dengan tak tahu, kena cari berapa ohm. Dan arus yang diberikan ialah 0.5 ampere. So kita tengok formula kita, V I R. Kita keluarkan dulu, voltan sama dengan 3 volt. Rintangan tak tahu dan arus ialah 0.5. Nak cari nilai rintangan, R sama dengan V over I. Okey, jadi V-nya ialah 3 volt bahagi dengan 0.5. So R sama dengan 6 ohm. Mudah saja. Ya. So, tadi kita nak cari, cikgu ulang balik. Yang ini kita nak cari nilai voltan. Okey. Yang kedua kita nak cari nilai arus. Dan yang ketiga kita nak cari nilai rintangan. Ya. So tak ada masalah untuk buat latihan 1 hingga 4 ni. Okey, cuba buat. Okey, untuk makluman pelajar, voltan, rintangan, arus V, I dan A ya berbeza dalam litas siri dan litas selari. Baik, apa itu litas siri dan litas selari? Ialah jenis peralatan litar yang terdapat dalam komponen elektronik.
Ya, so dia berbeza ya. Ada yang menggunakan litar siri, ada yang menggunakan litar selari. So bentuk pengiraan voltan rintangan arus dia berbeza. Okey. Jadi kita ada dua jenis litar. Yang pertama ialah litar siri. Okey, dan yang kedua ialah litar selari. Okey, litar siri dan litar selari. Baik, bentuk litar siri. Okey, bentuk litar siri mudah. Bentuk dia. Okey, bentuk dia, sambungan dia mestilah bentuk bersiri-siri. Macam ni. Ini bersiri-siri lah. Ni mentol ke, rintangan dia ke, ya. Bentuk dia bersiri-siri. Okey, ini ialah litar siri. Litar selari pula. Bentuk dia macam ni. Bertingkat-tingkat. Orang kata bertingkat-tingkat. Okey, ini bentuk litar dia. Macam ni bentuk. Alright. So mengira voltan dia berbeza. Okey, untuk litar siri ni voltan dia ya V total, V jumlah, V1 campur V2 campur V3 campur hinggalah Vn, V yang seterusnya lah. Okey, berbeza pula dengan litar selari. Yang mana litar selari ialah voltan dia okey, V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 dan seterusnya sehinggalah Vn. Ya, jadi voltan dalam litar siri semua dapat sama. Ya, manakala voltan dalam litar siri ni berbeza-beza. Okey. Kemudian dari segi rintangan pula. Okey, rintangan. Ya, rintangan dia R total sama dengan R1 campur R2 campur R3 campur dan seterusnya hinggalah R seterusnya. Okey. Jadi rintangan di setiap halangan ni adalah berbeza-beza untuk litar siri. Okey, manakala litar selari pula, okey, rintangan dia 1/R1 campur 1/R2 campur 1/R3 campur seterusnya hinggalah 1/Rn yang seterusnya. Ini 1/1/1 sebab dia ada sengat-sengat. So dia lain ya. Untuk arus pula. Okey, untuk arus pula I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan seterusnya hinggalah I yang seterusnya. Okey. Untuk litar selari pula bagi arus, okey, I dia ialah I total sama dengan I1 campur I2 campur I3 campur hinggalah I yang seterusnya lah kalau ada banyak. Okey, so inilah bentuk litar siri dan litar selari. So pengiraan dia berbeza. Jadi kalau jumpa litar yang macam ni, awak kena selesaikan nilai voltan dia, awak kena selesaikan dulu dalam siri, barulah kita dapat jumlah V total. Okey, dan bolehlah kita masukkan dalam formula V sama dengan I R. Macam ni pula kalau litar yang kita dapat tu dalam bentuk yang macam ni, okey, dapatkan dulu V total ataupun R total ataupun I total. Okey, barulah kita masukkan dalam rumus kita V sama dengan I R, kemudian cari kuasa V darab I ya, V darab I. Okey. Baik, contoh kalau macam ni. Okey. Apakah bentuk litar ni? Ya, bentuk dia ialah litar siri. Dia bagi direct terus, ya. Yang ni pun litar siri, bukan litar selari. Ya, litar selari lain pengiraan dia. Okey. Okey, so cikgu nak buat pengiraan, ya. Contoh pengiraan macam mana nak mengira nilai voltan dalam litar siri, ya. Contoh pengiraan macam mana nak kira nilai voltan dalam litar siri. Okey.
Bagi satu contoh. Ni V total tak tahu berapa So sini kita ada rintangan 1, V1, V1. Sini kita ada V2. Sini kita ada V3. Kita tambah lagi. Ini ada kita ada V4 dan balik ke sini. Okey, V1 contohnya ialah 3 volt, V2 5 volt, V3 2 volt dan V4 4 volt. Okey. So litar ni kita tengok. Kenapa litar dulu? Ini ialah litar siri ke selari? Litar siri. Okey, so kita keluarkan formula bagi litar siri. V total sama dengan V1 campur V2 campur V3 dan seterusnya. Rintangan R1 R total sama dengan R1 campur R2 campur R3. Okey, keluarkan dulu rumus macam ni. I total I1 sama dengan I2 sama dengan I3 dan seterusnya. So nak kira nilai V total. Okey, so V total sama dengan V1 3 volt campur 5 volt campur 2 volt campur 4 volt. 3 campur 5 8, 10, 14. So 14 volt. So ni ialah V total 14 volt. Okey. Kalau nak cari R pula, nak cari R. Nak cari R biasanya kat sini R. R1 contohnya dibagi 0.1 ohm. Yang ni R2 biasanya 0.3 ohm. Apa-apalah dibagi kan. Sini R3. Okey, 0.5 ohm dan sini R4 0.7 ohm. Jadi kita tahu nilai R total, nak cari nilai R total ialah R1 campur R2 campur R3. So R1 ialah 0.1 ohm campur 0.3 ohm campur 0.5 ohm campur 0.7 ohm. 0.1 campur 3 0.4, 0.4 campur 5 0.9, 0.9 campur 0.7 sama dengan 1.6. Jadi R total ialah 1.6 ohm. So nak cari R total, nak cari arus I total macam mana? Keluarkan formula VIR. So I nak cari V sama dengan I sama dengan V bahagi R. Okey. So V per R ialah V ialah 14. Okey, 14 volt bahagi dengan 1.6 ohm. So dapatlah nilai I total. Okey, mudah saja. Ini dalam litar siri. Okey, so sekarang ni kita pergi kepada contoh yang kedua, pengiraan dalam litar selari, pengiraan dalam litar selari. Okey, contoh diberi 1 litar. Okey, macam ni. Okey, yang ini rintangan dia ialah 25 ohm. Yang ni rintangan dia ialah 10 ohm. Baik, kita tengok dulu litar ni jenis apa. Okey, litar ni ialah jenis selari. Selari. Okey, kita tahu, kita keluarkan formula litar selari. V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. R total sama dengan 1 per R1 campur 1 per R2 campur 1 per R3. Arus sama. I total I1 campur sama dengan I2 sama dengan I3. Okey, kat sini biasa dia akan bagi V sama dengan 9 volt lah, contoh dia kan, kita bagi nilai V. Okey, ataupun apa-apa sajalah nilai V yang diberikan. Okey, untuk mencari nilai R total, so 1 per R total sama dengan, ni R1, ni R2, 1 per 25
campur 1/10. Okey. So samakan pembawah. Ya, kita akan dapat R total sama dengan 7/50. Silangkan. Okey, so R total sama dengan 7.14 ohm. Dapat R total, masuk dalam formula VIR. So cari R, V total sama dengan R total sama dengan V total bahagi I total. Okey. So V 9 volt. Nak cari I total. R ialah 7.14. Okey, dapatlah I total. Okey, mudah sahaja. Okey, so kita kena check litar tu dalam litar siri. Dapat I, okey, barulah kita masuk nak cari power. P sama dengan V darab I. Dapatlah nilai P. Okey, boleh cuba nanti. Alright, so cikgu nak tunjukkan kali ini mengira nilai rintangan bagi gabungan litar siri dan litar selari. Ya, litar siri dan litar selari. Kirakan nilai gabungan dia. Okey, contohnya kita ada voltan dekat sini. Okey, kemudian kita ada satu rintangan R1 sama dengan 3 ohm. Okey, kemudian ada satu lagi kat sini R2 sama dengan 2 ohm. Okey, R3 sama dengan 6 ohm. Macam mana kita nak selesaikan? Adakah menggunakan kaedah litar siri ataupun litar selari? Baik, bila jumpa soalan yang macam ni, apa yang kita kena selesaikan? Kita kena selesaikan yang selari dulu. Kira nilai R total yang selari dulu. Okey, jadi kita tahu 1/RT sama dengan 1/R2 campur 1/R3. So 1/RT 1/2 campur 1/6. Samakan pembawah 1/RT 6 kali 3 kali 3. So 3 campur 1. Jadi 1/RT sama dengan 4/6. Terbalikkan, sambungkan dengan pembawah. R total sama dengan 6 bahagi 4. So dapatlah jumlah R total. Okey, dapat jumlah R total, masukkan dia ke dalam litar ni. Jadi litar tu jadi siri. Ya, daripada selari kita dah jadi siri kerana jumlah R total ni tadi ada dalam ni. Tak nampak, sorry. Okey, right. Ya, jumlah R total ni tadi ada dalam sini. Jadi oleh itu, okey, R total untuk litar siri ialah R1 campur R2 campur R3 dan seterusnya. Jadi R total untuk keseluruhan R1 campur dengan R total untuk selari, ya, R total selari. Jadi R total R1 ni ialah 3 ohm campur dengan nilai ni tadi 6/4 ohm. Dapatlah R total untuk keseluruhannya. Okey. So ni kes bila ada gabungan. So kena selesaikan yang selari dulu. Yang ni boleh masuk dalam kalkulator lah, kira Kira dulu yang ni dalam kalkulator, kemudian tambahkan, dapatlah jawapan. Cuma tak ada kalkulator lagi. Okey. Kirakan dalam selari dulu, kemudian masukkan dalam siri. Barulah kita dapat nilai voltan dia. Kat sini berapa nilai voltan dia. Okey, so ini latihan, inilah contoh latihan. Baik, latihan yang perlu awak buat. Okey, cuba buat latihan ini. Kena buat ya, kena buat. Ya, sila tekan pause pada video ni nanti dan tengok latihan ni. Ada 3 latihan saja. Campur tadi ada 4 latihan, so ada 7 latihan yang perlu awak buat. Kena buat, wajib buat sebab exam selalu dia tanya nilai-nilai ni. Ya. So nilai soalan yang pertama tu dia suruh cari nilai voltan dan kuasa. Okey. Yang kedua suruh cari nilai R total dan juga kuasa. R total ni jumlah rintangan. Okey. Yang ketiga cari voltan, jumlah voltan dan juga jumlah
kuasa. So tengok soalan yang kedua ni digabungkan siri dan selari. Yang ni pun sama, digabungkan siri dan selari. So tengok betul-betul. Ya, dia tengok betul-betul ni. Kadang dia punya kat sini, kadang dia tengok betul-betul. Ya. Jadi cuba kira pelan-pelan dan ulang balik video-video yang cikgu dah buat untuk buat latihan ini. Ya. Dan cikgu harap gunakan masa selama kelas online kita 2 jam ni dengan sepenuhnya untuk membuat latihan dan memahami topik reka bentuk elektrik kita. Ya, untuk tugasan amali kita tak boleh nak buat di sini. Ya, insya-Allah kalau diberi kebenaran untuk awak balik ke maktab nanti, kita akan terus buat kerja amali reka bentuk elektrik yang mana awak kena buat pendawaian elektrik dalam mock-up rumah idaman masing-masing. So awak kena buat rumah, kemudian kena buat pendawaian elektrik dalam rumah tu menggunakan jenis-jenis lita ni nanti. Ya, itu bila kita dah habis, kalaulah dah habis PKP nantilah, ya, untuk kita buat benda tu. Alright, so cikgu harap awak faham dengan apa yang cikgu ajar. Ya, kalau tak faham boleh PM cikgu masing-masing ataupun boleh tengok balik, return balik video cikgu ni, dan jangan lupa subscribe video cikgu ni dan tekan butang like, ya. Support sikit, ya. Dan cikgu harap semoga selamat berjaya, dan jangan lupa jawab soalan di dalam Google Form yang cikgu akan beri dalam link yang disediakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.